Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Berita terkini Bomba Channel edisi Rabu 28 Julai 2021 bersama saya Nofiza binti Muhammad Lokman. Kita mulakan berita pagi ini dengan statistik panggilan kecemasan harian sehingga jam 8 pagi tadi. Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan sebanyak 501 panggilan kecemasan melibatkan 119 panggilan kebakaran, 156 panggilan penyelamatan dan 226 panggilan khidmat khas. Manakala bagi statistik operasi COVID-19 pula sehingga Selasa 27 Julai 2021 sebanyak 51,542 operasi COVID-19 telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang melibatkan 34,553 disinfeksi bangunan, 5,091 pemindahan mangsa, 215 pemeriksaan keselamatan kebakaran stesen kuarantin dan lain-lain premis, 8 operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief HADR, 99 penugasan di Pusat Pemberian Vaksin PPV, 470 operasi pengurusan jenazah dan 11,106 lain-lain tugas. Bagi operasi disinfeksi sehingga semalam sejumlah 34,553 operasi disinfeksi yang merangkumi 157 zon iaitu 131 zon merah, 8 zon jingga, 15 zon kuning dan 3 zon hijau mengikut pengelasan Pejabat Kesihatan Daerah PKD yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Semalam sahaja sebanyak 262 operasi disinfeksi meliputi 97 zon merah, 2 zon 3 dan 1 zon kuning telah dilaksanakan yang melibatkan 13 buah negeri iaitu Selangor 24 operasi, Negeri Sembilan 11 operasi, Johor 13 operasi, Sarawak 23 operasi, Pahang 5 operasi, Sabah 25 operasi, Perak 24 operasi, Melaka 28 operasi, Kelantan 20 operasi, Pulau Pinang 15 operasi, Terengganu 34 operasi, Kedah 21 operasi, Perlis 2 operasi serta 3 buah wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur 9 operasi, Pulau Pinang 6 operasi dan Labuan 2 operasi. Sehingga kini operasi telah merangkumi 23,789 premis yang terdiri daripada 3,869 pusat perniagaan, 2,501 kawasan perumahan, 4,928 tempat awam, 402 pasaraya, 8,375 bangunan kerajaan, 324 balai bomba, 316 pusat tahfiz, 851 premis PDRM dan 2,223 buah sekolah kerajaan. Kita mulakan dengan insiden kebakaran hari kedua kebakaran sampah beralamat di Lot 9017 Sungai Merap, Sepang, Selangor. Kerja-kerja pemadaman api sampah di lereng bukit dengan berketinggian anggaran 30 meter dan berkeluasan 7,500 kaki persegi masih giat dilaksanakan oleh anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya. Pemadaman dilakukan dengan menggunakan kaedah direct attack ke sumber api dengan 2 aliran 4 pacutan 1,400 kaki relay pumping air pilih bomba dari taman perumahan berhampiran dengan bantuan sebuah excavator bagi menstabilkan cerun dan mengurek sampah yang terbakar. Namun, operasi pemadaman ditangguhkan lewat petang semalam dan akan disambung pada hari ini atas faktor cuaca gelap serta keadaan tanah yang telah mula merekah dan boleh menyebabkan berlakunya runtuhan tanah serta keberbahayaan kepada anggota bertugas. Pusat Gerakan Operasi PGO Negeri Kedah telah menerima panggilan kecemasan melalui MES 999 dan dimaklumkan bahawa berlaku insiden kebakaran kenderaan di Jalan Batu 36 Kampung Ketembar, Baling, Kedah. Setibanya di lokasi, Komandan Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Syamsari bin Ibrahim berkata, insiden kebakaran melibatkan sebuah kereta model potong wira yang didaftarkan penama Muhammad Tamimi bin Abdul Wahab telah musnah terbakar. Kebakaran telah dipadamkan sepenuhnya oleh pemanggil sebelum ketibaan pihak bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Baling di lokasi. Keadaan telah musnah terbakar hampir 100%. Dilaporkan jentera bomba menghadapi masalah semasa ke lokasi kerana laluan jalan yang sempit dan kedudukan rumah pemanggil hampir 2 km dari jalan utama. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan di dalam insiden tersebut. Kita balik ke insiden kemalangan. Di Pahang, beralamat di Jalan Tasik Bra telah berlaku kemalangan jalan raya pada jam 1.31 petang semalam. Setibanya anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Terang di lokasi,
didapati sebuah kereta jenis potong saga terbabas dan melanggar pokok. Pasukan bomba di lokasi mengeluarkan mangsa yang tersepit dengan menggunakan peralatan rescue tool. Terdapat 5 orang mangsa iaitu 1 lelaki dewasa tersepit dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. 4 mangsa iaitu 2 lelaki dewasa, 1 wanita dewasa dan 1 kanak-kanak perempuan cedera. Kesemua mangsa berjaya dikeluarkan dan diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Satu kemalangan jalan raya yang melibatkan 2 buah kenderaan jenis potong wira dan sebuah Nissan Safiro telah berlaku di Jalan Ladang Cap, Simpang Renggam, Selangor. Menurut Komandan Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Effendi Mustafa, kereta potong wira dipercayai dari Simpang Renggam Mahala ke Keluang, manakala kereta Nissan Safiro dari arah bertentangan. 2 orang mangsa kemalangan telah dibawa ke Hospital Keluang oleh orang awam sebelum ketibaan pihak bomba dan terdapat 3 mangsa tersepit di dalam kenderaan. Anggota bomba di lokasi bertindak membuat penyelamatan menggunakan peralatan khas iaitu hydraulic cutter. Mangsa yang tersepit berjaya dikeluarkan dalam tempoh 10 minit dan telah diserahkan kepada pihak ambulans untuk tindakan rawatan lanjut. Mangsa kemalangan adalah Muhammad Syahrir bin Amran, 37 tahun, iaitu pemandu Nissan Safiro, manakala mangsa di dalam potong wira adalah Manja bin Jaafar, 55 tahun dan Muhammad Zul bin Syahri, 56 tahun. 2 mangsa lain iaitu Muhammad Ashidah binti Zakaria, 35 tahun dan Azra Hanan bin Muhammad Syahril, 6 bulan, telah disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan seterusnya telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Kita beralih ke khidmat khas. Panggilan kecemasan rumah terkunci telah diterima daripada talian MERS 999 pada jam 11.48 pagi semalam. Jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat MUA telah bergegas ke lokasi beralamat di Jalan Bayan, Kampung Kenangan Tun Said Nasir, Tangkak, Johor. Komandan operasi yang diketuai oleh Pegawai Bomba Kanan 2 KUP Fazli bin Mat Jilin berkata, setibanya di lokasi didapati seorang lelaki berusia 50 tahun tidak sedarkan diri di dalam sebuah rumah yang berkunci. Kejadian disedari oleh anak saudara mangsa ketika menghantar bekalan makanan kepada mangsa yang dalam tempoh kuarantin. Beliau kemudiannya mendapati bekalan makanan yang dihantar sebelum ini masih tidak disentuh. Anak saudara mangsa mengambil tindakan untuk mengintai melalui tingkap dan mendapati mangsa terbaring dan tidak sedarkan diri. Anggota di lokasi yang memakai PPE penuh bertindak membuka kunci rumah menggunakan kunci pendua. Mangsa yang positif COVID-19 itu disahkan meninggal dunia oleh Pegawai Perubatan Hostel MUA dan diserahkan pada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Sementara itu, di flat Medan Cahaya Petaling Jaya, bantuan khas mengangkat mayat obesiti COVID-19 telah dilakukan oleh anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Penchala. Komandan Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 M. Kalai berkata, panggilan diterima pada jam 9.30 pagi. Setibanya di lokasi, kerja mengangkat mayat wanita berusia 44 tahun dengan keberatan 150 kg dilaksanakan dengan menggunakan stretcher dari tingkat 1 terus ke kenderaan PDRM. Kerja-kerja sanitasi di kawasan kejadian turut dilaksanakan oleh anggota bomba bertugas. Manakala di Taman Petaling Klang, panggilan kecemasan bantuan khas pintu terkunci telah diterima pada jam 1.32 petang semalam. Setibanya anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Raja di lokasi, didapati pintu bilik di tingkat bawah rumah berkenaan berkunci dari dalam. Anggota bomba di lokasi telah memecahkan pintu menggunakan peralatan khas dan didapati terdapat seorang lelaki berusia lingkungan 50 tahun telah tergantung pada tali di lubang angin di tepi tingkap. Mangsa seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Meninggalkan anak bersendirian di dalam kenderaan merupakan satu tindakan yang kurang bijak. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun telah terkunci dalam kenderaan di stesen pam minyak Caltex di Cemur, Perak. Setibanya jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya di lokasi kejadian, didapati seorang kanak-kanak lelaki telah terperangkap di dalam kereta jenis Proton Beza. Mangsa telah terperangkap di dalam kenderaan selama 10 minit. Pasukan bomba di tempat kejadian membuka pintu kereta tersebut menggunakan peralatan khas. Mangsa selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Sekian dahulu berita terkini. Amalkan norma baru, jaga jarak, jaga kebersihan, kita jaga kita. Lindungi diri, lindungi semua. Teruskan kesetiaan anda bersama Bomba Channel, info keselamatan anda. Assalamualaikum dan salam hormat.